Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah Alawiyah, Pendidikan Islam, Tahun 6, Bidang Sirah, Perjanjian Hudaibiyah. Jom. Latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin. Lalu, mereka membuat persiapan menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Bilangan mereka seramai 1,400 orang. Mimpi Nabi yang benar ini diceritakan dalam ayat 27 surah Al-Fath. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Latadkhulunna al-masjidal haram insya'allahu aminin. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, iaitu bahawa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya-Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Apabila tiba di Zulhulaifah, Nabi dan kaum muslimin berihram umrah. Nabi Muhammad SAW mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Oleh itu, baginda memilih jalan yang jarang dilalui orang ramai untuk sampai ke Mekah. Mereka terpaksa melalui jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit. Kalau murid-murid lihat dalam peta ini, Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin daripada Madinah berhenti di Zulhulaifah, ingin menuju ke Mekah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di Saniyatul Mirar, berhampiran dengan Hudaibiyah, apabila unta baginda yang bernama Al-Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Di sini, baginda dikunjungi Budail bin Warqa Al-Khuza'i yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Baginda menegaskan tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah. Kemudian, musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi. Antaranya Urwah bin Mas'ud untuk berunding dengan Nabi. Urwah meyakinkan musyrikin Quraisy tujuan baginda ke Mekah untuk menunaikan umrah. Baginda mengutuskan Sayyidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy, tetapi beliau telah ditahan
lalu tersebar berita beliau dibunuh. Apabila mendengar berita tersebut, baginda mengajak kaum muslimin berbai'ah untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Ikrar taat setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan berlaku di bawah sepuhun pokok. Selepas itu, kaum muslimin mendapat berita bahawa Saidina Osman tidak dibunuh. Apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan, musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Suhail bin Amru pula diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Nabi Muhammad SAW meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Kemudian, baginda memerintahkan kaum muslimin bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Para sahabat yang sedang berduka cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Mekah dihalang musyrikin Quraisy, mereka hanya berdiam diri. Akhirnya, isteri baginda yang bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul. Apakah nilai yang kita boleh pelajari daripada pembacaan kita hari ini? Sebagai manusia yang beragama Islam, kita hendaklah berpegang teguh kepada janji. Apakah isi perjanjian Hudaibiyah dan kesannya? Isi perjanjian Hudaibiyah yang pertama ialah gencatan senjata selama 10 tahun. Apa kesannya? Pertumpahan darah dapat dielakkan dan penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Isi perjanjian yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Apa kesannya? Keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah. Apa pula isi perjanjian Hudaibiyah yang ketiga? Kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Apa pula kesannya? Nabi mengambil peluang menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Isi perjanjian yang keempat, orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi SAW tanpa kebenaran walinya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Isi perjanjian Hudaibiyah yang terakhir ialah sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad SAW yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Apakah kesan bagi kedua-dua isi perjanjian yang terakhir ini? Peluang menyebarkan Islam melalui muamalah antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah.
semakin ramai penduduk Mekah memeluk Islam. Apakah iktibar dan hikmah peristiwa Perjanjian Hudaibiyah? Yang pertama, sebagai seorang pemimpin, perlu bijak merancang dan mengatur strategi, mengatasi masalah dengan tenang dan rasional, bijak membuat sesuatu keputusan. Yang kedua, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah mentaati perintah Allah dan Rasul, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu dan menepati janji. Iktibar yang ketiga, sebagai seorang yang dipimpin, kita hendaklah taat kepada pemimpin selagi tidak melanggar syarak, berganding bahu dan menyokong pemimpin, mengamalkan toleransi. Perjanjian Hudaibiyah mengandungi banyak hikmah. Antaranya ialah membuktikan Islam agama yang cintakan kedamaian. Dakwah Islam semakin berkembang dan titik permulaan kepada pembukaan kota Mekah. Sebagai rumusan, kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kepada termeterai Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini ternyata memberikan kebaikan kepada umat Islam dan faktor utama berlakunya pembukaan kota Mekah. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.